Okay, jadi sementara Hadi tolong tengok soalan, mungkin sementara Hadi tengok, saya boleh bertanya beberapa soalan lah untuk para pendengar kita. Jadi nak tanya, mula-mula Dr. Mariani mulakan BioPro, ini untuk usahawan-usahawan yang mungkin baru ataupun baru ingin bermula lah berjinak dengan perniagaan. Macam mana dengan business model, business plan? Selalu orang kata nak mulakan perniagaan nak kena ada business model, business plan. How did you do that? Did you do that yourself or somebody tolong ke macam mana? Okay, sebab saya memang, to be honest, memang we don't have any knowledge ataupun experience conducting ataupun involved in business sebenarnya. So I'm a pure academician and researcher, so we don't have any background. Actually apa yang kita buat, tapi bila saya balik pada tahun 2012 tu, UTM kita engage dengan, UTM dah masa tu dah more towards commercialization sebenarnya. So ada banyak package kursus yang ditawarkan pada waktu tu. One of that is SRI program. So saya ingat pada waktu tu saya dipaksa oleh bos saya sebenarnya untuk join kursus tu. So jadi saya ada beberapa siri yang saya ikuti. So daripada situ dia screw kita macam mana to become entrepreneur. Okay. Macam mana nak commercialize our product. So ada banyak lah masa tu, saya pun tak tahu tapi waktu tu lah baru saya tahu pasal apa itu business model canvas, okay, blue ocean strategy, okay, macam-macam benda tu pop up waktu tu. So it's very hard at the beginning sebenarnya. So jadi, tapi slowly kita adapt dengan terminologi yang baru tu lah. So daripada situ, bila kita buat business ni, satu kita kena fokus. So model kita ni macam mana? Business to business ataupun B2C, business to customer. What is our main target sebenarnya? So daripada situ, macam untuk saya ni, untuk kosmetik The Max ni, so kita lebih fokus pada B2C. Business model kita B2C, business to customer directly, rather than B2B. Tapi kita punya stockist, kita punya agent tu adalah kita punya B2B lah. So kita pergi both sebenarnya, tapi lebih kepada B2C lah. Sebab kita actually kalau nak fokus satu, dia selalunya berubah-ubah ikut trend. Kalau kita fokus satu, mungkin waktu tu bagus untuk trend tu, tapi yang trend lagi satu tu mungkin belum berkembang, tapi mungkin times ni always change. So jadi pada satu ketika mungkin modal tu dah tak boleh diguna pakai. So sentiasa kena update lah. So apa yang kita buat dua. B2C dan juga B2B kat situ. So kita highlightkan lah kita punya kita buat SWOT analysis. So yang mana banyak strategi lah, banyak plan A, B, C yang kita highlightkan. Kalau plan A tak okey, kita pergi pada plan B dan juga plan C. So kita punya sistem agent dan stokis pun biasanya kita akan sentiasa ada pembaruan. Tak boleh satu sajalah. Maksudnya macam mana kita nak encourage ataupun nak tarik lebih banyak stokis ni untuk join kita. So selalunya ada je pembaharuan yang kita masukkan kat dalam tu lah, semata-mata untuk memberi kelebihan pada kita punya stokis untuk join kita, advantage untuk diorang, apa yang diorang dapat kalau diorang join kita. And then untuk customer kita ada buat loyalty program, reward point yang mana setiap pembelian diorang ni akan dapat point. So jadi point tu nanti diorang boleh redeem produk percuma. So rather than kadang-kadang dia tak sedar, so point dia dah banyak, so dia boleh beli macam-macam lagi. So jadi tu appreciation kepada customer lah. Jadi maknanya it's normal for a business plan to keep changing and changing. Tak boleh dia bukan static lah. Betul. Sebab ekonomi sentiasa berubah-ubah. Trend of people, purchasing power pun sentiasa berubah-ubah. So that's why kena, macam tadi lah saya cakap, untuk yang current trend, yang mana kita tengok kuasa membeli tu lebih kepada budak sekolah sebenarnya kan. So that's why kita kena customize kita punya produk tu ikut current trend yang sedia ada sekarang ni. Macam contoh waktu COVID. COVID, yalah, semua orang duduk kat rumah kan, siapa nak
keluar nak pakai makeup cantik ni kan. Lepas tu sekarang dah kena pakai topeng kan. So jadi waktu tu memang semua shutdown, kilang pun shutdown sebulan. And then apa yang saya buat waktu tu, kita buat charity program, kita buat CSR program lah. Kita buat, sebab kita ada banyak equipment, so why not kita buat hand sanitizer. So kita comply dengan WHO punya formulation. So kita buat hand sanitizer, kita buat disinfectant solution semua. And then waktu tu kita buat charity bagi dekat hospital, bagi dekat student yang tak boleh keluar, dah kena duduk dalam asrama kan. Kita banyak dekat waktu tu, beratus botol kita buat. And then pada masa tu ada pula permintaan daripada luar untuk beli kita punya hand sanitizer. So that is the opportunity for us lah untuk grab waktu dalam keadaan COVID tu. So jadi itulah business model ni dia sentiasa berubah-ubah. So that's why kita come out lah dengan kita punya sanitizer dan juga disinfectant solution. Sampai sekarang lah ada produk tu. Okay. Ini kita ada soalan ni daripada Silin Lin dan Wan Tuti Haryati. Bagaimana untuk menjadi agent atau stokis Dermax? Ada syarat-syarat dia ke ataupun ada sebarang bayaran yang terlibat ke? Okay, boleh contact saya direct ataupun saya punya staff ataupun mana-mana, sebab kita ada kita punya konsep, kita ada Dermax ni atas sekali, sebawah Dermax ni ada distributor, ada beberapa distributor lah. So jadi di bawah distributor ni ada stokis, agent dan juga dropship. So jadi apa yang kita buat, stokis dan juga dropship agent ni semua bawah distributor. Supaya, yelah kalau HQ nak menjaga semuanya tu memang tak mampu lah. So that's why distributor akan take care, akan liaise dengan stokis ni semua. So jadi boleh contact saya akan ataupun staff saya, kita akan engage diorang dengan mana-mana distributor yang berdekatan ataupun yang macam yang mana dia favor lah. Itu salah satunya lah. Dan dari segi terms and condition, kita ada complete package lah yang kita akan kita bagilah nanti bila join kita. So dia boleh tengok untuk jadi dropship, apa kriteria dia. Actually dropship dia tak ada modal lah. Dia hanya cari stock, cari customer, and then agent dia ataupun distributor dia akan post produk, akan liaise dengan customer tu, so dia take care in terms of the payment saja. And then dia ada commission kat situ. Commission untuk dropship lebih kurang 15%. So jadi atas dropship ni stokis. So stokis ni dia kena pegang stok lah. So dia ada modal lah. Tapi modal very low, minimum saja. Kena tengok balik lah. Saya pun tak berapa nak ingat sebab kita tu lah, saya kata dia berubah-ubah kan tadi kan. Modal dia as low as sekarang ni kita tengah open untuk jadi kita punya stokis. Modal paling minima. Dekat mana tengok maklumat tu? Boleh contact kita dekat www.dermax.com. Kat situ ada contact number. So boleh contact lah, ataupun boleh contact saya sendiri dekat FB saya ni. Kita ada ni apa, Dermax Skincare Official ni, kita punya page lah. Dan saya punya, mungkin saya tak ada email tak kat dalam mungkin. Sebab ini saya letak email saya. So mungkin boleh FB saya direct, boleh PM melalui FB saya lah. Mariani Abraham. Saya ada dua page dan juga FB. Tapi page tu saya memang tak sempat nak manage terlalu banyak sangat kat situ kan. So jadi bila saya reply, dia memang sangat lambat sikit lah, ambil masa. Tapi kalau FB personal tu lebih cepat. Saya sangat aktif dekat FB personal. So jadi boleh contact saya terus lah kat situ. So siapa yang minat untuk jadi agent stokis Dermax ni boleh tengok dekat ni dekat skrin kita ni ada www.dermax.com.my, hubungi Dermax melalui website lah, betul? Atau boleh juga contact nombor staff lah. Sekejap. Kita boleh tinggalkan. Nanti kita akan tinggalkan ruangan chat ni nanti. Ni ada daripada Puan Fatimah, dia tanya produk ini nak dapatkan kat mana? UTM saja ke? Saja ya. Okey. Sebenarnya tadi kita ada nak bagi hadiah kan ya pada okey. Pada sesiapa yang bertanya soalan. Mungkin Cik Hadi boleh tanya apa-apa kalau dia orang boleh jawab. Kan.
based on saya punya presentation ke kan. Okay. Dapat Kak Wati. Okay, saya teruskan tanya soalan. Okay, produk ni nak dapat kat mana Dr. Mariani? Okay, kita ada lebih kurang 3,000 stokis. Semualah all in, kita punya pengedar yang sah. Boleh tengok dekat www.dermax.com.my, klik pada ruangan distributor. Bawah tu ada list of stokis kita lah. Okay. So yang tu boleh COD, kalau mana-mana yang dekat tak nak post, boleh contact dia mana-mana yang kawasan terdekat dengan dia. Dekat UTM pun ada, UTM Kuala Lumpur pun ada, UTM JB pun ada. Okay, ini daripada Puan Sarah. Salam, it's Sarah here. Do you have any customer testimonial or picture before and after from the user of the product? Tadi Dr. Mariani dah share lah. Okay. Jadi Cik Mas Ita pun tanya boleh dapatkan pada stokis dan ejen seluruh Malaysia. Okay, dah jawab. Okay, ada Puan Faizah pun, dia kata saya stokis rasmi Dermax. Boleh lihat testimoni di boleh tengok page FB kami. Betul. Ni mungkin ada stokis-stokis saya yang boleh munculkan diri, boleh share dia punya contact number dekat kita punya ruangan chat. So siapa yang nak beli boleh contact direct dengan mereka lah. Okay. Puan Rachel Steven tanya, were there any adverse side effects after a few months of usage? Okay, adverse side effect. Okay, I love to share with you guys lah. Actually, bila kita bertukar produk, so ada dua risiko lah. Yang pertama, kita panggil dia, ni kalau ada masalah lah. Kalau tak ada masalah, then should be okay lah, nothing happen. So kalau ada masalah, so one, kita panggil purging effect. Yang kedua adalah masalah yang tak sesuai lah. So yang purging effect ni, bila kita tak pernah guna produk baru ataupun new active ingredient dan sebagainya, kulit kita akan ambil masa. So it will take time untuk adapt dengan new environment. So jadi biasanya kurang daripada sebulan. Mungkin ada rashes kecil-kecil yang keluar, okay. Biasanya rashes lah, small rashes keluar. So jadi won't take long time lah sebenarnya. So dalam masa less than a month. Tapi biasanya tak ada masalah lah sebab kita natural product kan. Tapi ada mungkin kulit sangat sensitif, so dia akan ada minor reaction. But then lepas sebulan dia akan back to normal lah. Everything should be okay. And then maksudnya kulit tu dah adapt to new environment. So dia dah okay. Dia dah ngam dengan environment baru. So tak ada masalah lagi. Tapi ada keadaan kedua yang mana kulit customer tu memang allergic with certain ingredient dekat dalam kosmetik produk tu, dalam skincare produk. So bila dia allergic, sampai bila pun dia akan allergic. Sebab allergic ni something yang kita tak boleh nak repair pun sebenarnya kan. Allergic ni daripada dalam kita punya sendiri pun ataupun kulit kita memang ada tahap allergic yang sangat tinggi. So that's why kalau allergic tu dia akan ada reaction yang non-stop. So kalau reaction tu lebih daripada sebulan, so meaning that memang kulit kita tak sesuai dengan produk tu. So kita kena discontinue lah. Okay. Tadi yang berkenaan dengan soalan tu, kita bagi soalan dekat pendengar ke ataupun? Kita bagi soalan and then kalau dia orang boleh jawab, kita bagi hadiah lah. Mungkin Dr. Mariani boleh tanya soalan. Okay, standby. Okay. Masa boleh jawab Untuk yang mengikuti kita punya program ni daripada awal tadi ni, okay, sebab mungkin saya nak tanya sedikit soalan lah. Yang mana tengok betul-betul tu mungkin boleh jawab sebenarnya. Okay, soalannya, bilakah BioPro Cosmetical 9 Berhad ni ditubuhkan? Wow. Okay, itu saya boleh jawab tu. Ini at least saya nak mereka tahu lah kewujudan BioPro Cosmetical 9 Berhad ni. Okay. Kita tunggu jawapan dari pendengar. Jawapan yang pertama kita bagi hadiah lah, kita bagi perfume sebenarnya. Okay, hadiah perfume untuk soalan pertama tadi. Okay, ni soalan daripada Encik Sailin, tanya kalau kita nak jadi ejen atau stokis, apa syaratnya? Okay, stokis atau ejen sebenarnya saya ada satu slide tapi
mungkin tak, nanti siapa yang berminat boleh tinggalkan email kat sini, kita boleh email kemudian lah. Okay. So ada complete punya terms and condition lah dekat dalam presentation tu. Okay. Mungkin boleh, kalau nak explain panjang pula kan. Okay. Boleh tinggalkan email, nanti kita Okay. email. Okay. Jadi untuk Encik Sailin, okay, nanti Dr. Mariani akan emailkan lah apa ni, terms and condition untuk agent dan stockist tu lah. Okay, ini pun ada daripada Puan Tuti pun tanya benda sama, bagaimana nak menjadi agent melalui program. Boleh, nanti boleh tinggalkan email saja. Okay, nanti tolong tinggalkan email ya Encik Sailin dengan Puan email Tuti. dengan contact number. Email so dengan contact number. Ya. Saya akan follow up. Okay. Daripada Puan Rachel tanya, how did you create awareness for the brand? What were the marketing strategy that was most receptive towards Malaysians? Power sangat ni soalan ni. Okay. Okay, so actually first of all, ini kita cerita 4 years back lah, macam mana kita nak create brand awareness tu. So nobody knows us waktu tu kan. So jadi okay, Dermax ni unik lah bagi saya, nama tu, terminologi tu, nama tu. Actually Derm tu refer to skin and Max tu for mangosteen. Saya ingat ambil masa dekat sebulan jugalah nak fikir, nak create nama ni sebenarnya kan. And then ada logo bunga tu, tampuk tu sangat unik sebenarnya sebab dia represent tampuk manggis sebenarnya. Tu ada ibarat nak bagi, macam nak bagi nama anak lah ni. Betul, bagi nama anak pun tak sesusah bagi nama Dermax ni. Okay, jadi terhasil lah nama Dermax ni tadi tu. And then first, sebab kita bukan company besar, so kita tak ada budget tu untuk buat corporate branding. So apa yang saya mampu buat during that time, kita hanya boleh buat personal branding. So saya kena position diri saya ni sebagai frontliner untuk image kepada Dermax ni. So jadi sebab tu dah saya sangat aktif Facebooking. Okay, jadi so saya nak orang kenal saya dan juga Dermax ni sebab at the beginning orang tak kenal pun saya, orang kenal Dermax lagi daripada saya. So jadi yang tu daripada marketing awareness yang kita buat lah. So kita perbelanjaan untuk buat sebab marketing ni ada dua, marketing untuk awareness dan marketing untuk buat ads, untuk run ads dan sebagainya lah. And then marketing untuk awareness ni sangat besar belanja dia. So that's why bila kita buka Facebook tu hari-hari keluar nama Dermax kan. So jadi something yang kita kena buat lah at the beginning. It's very hard actually, tapi kita kena buat benda ni supaya nama Dermax ni tak tenggelam, setiap hari wujud. So jadi dari segi psikologi, orang akan ingat nama ni selepas 7 kali tengok ataupun dengar. 7 kali 7 kali. Kalau sekali dua memang lupalah kan. So jadi 7 kali. That's why kalau kita buat iklan tu kena appear 7 kali. Kalau kita cakap pasal Dermax pun mungkin ada rancangan ke apa 7 kali. 7 kali consecutively ataupun seminggu, 7 minggu? Selalunya kena buat kena buat sentiasa lah. Jangan buat sekali lepas tu 2-3 bulan tak boleh. Dia kena sentiasa dalam masa 7 kali. So that's why kalau macam wife kan belete dekat husband ni kan, sekali dua buat pekat badak je tak dengar kan, 7 kali tu dah nak angin baru okey. So jadi ini message ni. So jadi 7 kali tu dari segi psikologi lah. So that's why kita kena buat awareness tu sentiasa. So marketing awareness tu tak boleh berhenti lah sebenarnya. So kita pernah berhenti sekejap buat marketing untuk awareness dan kita dapati memang hasil kita drop. Kita punya sales kita drop. So sales another part lah, marketing another part. Sales tadi tu kalau join kita punya team sebagai stockist ataupun ni, kita akan adakan kelas lah. So kelas paling terbaru kita akan buat pada 19 hari bulan di UTM KL. So boleh join lah, kalau nak join boleh tinggalkan contact number kat sini. Tak jadi agent, tak jadi stockist pun tak ada masalah. Siapa-siapa pun boleh join. So yang ni kelas business Dermax lah maksudnya. Kelas business kita akan ajar macam mana buat online sales, macam mana nak buat marketing, macam mana nak
run ads untuk iklan, and then kita akan ajar teknik closing. Sebab kadang-kadang run iklan tapi tak tahu nak close, tak tahu nak engage dengan customer ni macam mana Run kan. ads ni maksudnya social media lah. Social media lah, so paid advertisement lah. So jadi kita tak tahu teknik closing yang bagus, teknik copywriting yang bagus. So jadi nak jual satu hal, dah dapat customer tak boleh nak jual pula kan. Jadi so that's why benda ni sangat penting lah. So jadi boleh join kita untuk kursus terbaru kita pada 19 hari bulan 9 ni UTM. So maksudnya Dermax ada in-house expert untuk social media punya marketing. So kita akan train lah. So maksudnya stokis yang join kita ni takkan biarkan mereka ni terkapai-kapai. So kita akan bersama-sama lah. Kita akan kongsi dengan mereka teknik marketing, teknik sales yang bagus dan sebagainya lah, and then info of the product. Sebab nak jual ni, satu you kena faham lah produk tu apa kan, apa advantage produk tu dan sebagainya. So kita akan share lah dengan kita punya team, kita punya the Max family lah we call that. So jadi mereka ni akan faham, akan tahu the Max ni apa kebaikan R&D dia, apa USP dia berbanding dengan produk lain di pasaran, kelebihan dia. Apa itu USP? USP mungkin ada yang tak familiar kan, kalau orang yang belajar tahu lah USP ni apa. Dia punya unique selling point dia. Apa yang novel, apa yang berbeza dengan produk lain di luar. So kita kena tahu. Kalau kita tak tahu tu macam mana kita nak jual kan. And then kita kena tahu, and then kalau kita nak guna lebih bagus lah. So bila kita guna, kita dah dapat kesan dia dan kita yakin dengan produk tu, lagi mudah kita nak bercerita lah. Ada bayaran ke free ke macam mana? Ada bayaran, tak silap saya RM40 untuk makan, untuk ada material ke macam tu lah. Dia very minimum lah. Okay. Jadi sesiapa yang berminat, Encik Shailin pun tanya, adakah kursus nak jadi ejen dibuat secara online. Jadi untuk sesiapa yang berminat untuk jadi ejen ataupun stokis, Dermax akan adakan kursus pada 19 September di UTM KL. Jadi boleh menghubungi Dermax untuk book tempat lah. Okay. Tapi kita tak ada buat kursus secara online. Kita semua physical class. Untuk yang coming ni ada limit ke? 10, 20? Sekarang ni maksimum 100. Maksimum 100? Okay. So jadi ada limitation lah sebab ruang dekat situ 100. Sekarang ni kita ada lebih kurang, saya pun tak update dengan staff, mungkin dah hari bila 2-3 hari lepas mungkin dah 50 macam tu. Buat di HQ KL ni? Di UTM KL. UTM KL, okay. Oh, UTM KL. Bukan Johor. Okay, sorry. UTM KL. Sebab senang kan, ramai semua boleh datang. Belakang ni je lah. Ya, Jalan Semarak. Jalan Semarak. Okay. Ni daripada Puan Fatin. Hi Dr. Mariani, thanks for the great presentation, appreciated. I'm wondering whether your team is interested to develop oral beauty product to complement the current product range. Okay. Oral beauty. Oral beauty product untuk toothpaste, untuk whitening face dan sebagainya. So insyaAllah I really appreciate untuk dia punya offer. Mungkin saya boleh contact nanti. Okay. Puan Fatin. Okay. Kemudian Encik Niun ataupun Puan Niun tak pasti, buat masa ini dari mana bekalan kulit manggis yang digunakan oleh pihak Dermax? Adakah peluang untuk para penanam manggis untuk menjadi pembekal bahan mentah? Dia flamingo ni adalah bahan aktif dalam kulit manggis. So kita pakai tak banyak sangat sebenarnya. So jadi currently kita ada contract farming dengan satu ladang dekat Sugamat. So normally memang mencukupi lah kita punya stok. Jadi ada last time pada tahun 2018 waktu tu, 2017 ke 2018 tak cukup stok waktu tu sebab ada masalah. Mangosteen kita ni tak banyak waktu tu. Dekat ladang tu pun ada problem untuk ni, tapi kita yang beli direct daripada Thailand waktu tu. Sebab manggis yang kita beli ni dia ada grade dia. Dan kita guna grade A yang paling besar. So sebab lagi kadang-kadang besar lagi bagus.
dia punya kualiti lagi bagus lah. Sebab kita tak boleh beli simply sebenarnya. Dekat tempat sana, tempat sini kan, sebab dia punya kualiti tu mempengaruhi. Bila kita buat extraction process, so kita kena ada kita kena buat standardized extract lah sebenarnya, supaya bahan aktif tu dia standard. Dia ada, kalau kita dah set banyak tu, sebab kadang-kadang kualiti dia berbeza-beza. So that's why bila kita ambil tempat yang baru, of course kita kena repeat balik those study semua tu untuk pastikan dia punya kualiti ni sama dengan apa yang kita nak. Sebab kadang-kadang kualiti yang berbeza, of course kita punya akan effect pada kita punya production lah. So jadi so far ni alhamdulillah mencukupi. Dan sekarang ni dulu kita beli buah manggis as a whole, and then kita buat mangostein party during that time. Kita panggil staff UTM, student dan sebagainya datang makan sebab kita beli banyak bertan. So jadi tapi pada masa tu problemnya, bila orang datang makan dia bawa balik. So bila dia bawa balik, dia tak return balik kulit tu. Aduh, so jadi masa tu lepas tu kita dah cerdik sikit, jadi kita beli kulit saja. Yang ni yang kita beli pericup saja, yang dah kering. So jadi kita beli dengan supplier lah. So jadi kulit yang dah kering ni, satu menjimatkan masa kita dah tak payah keringkan dia, dan shelf life dia lagi lama berbanding dengan yang kita beli fresh ni. And then kita hanya buat extraction process saja lah. Okay, dari Puan Rachel, Steven tanya, could you explain a little about the price determination factors for a specific product of yours? Price determination. Okay, actually of course lah kita kena tahu cost of production tu. Berapa banyak cost kita untuk kita menetapkan harga di pasaran lah. So jadi produk ni sebenarnya satu, dia punya, kita tidak hanya menjual produk tu, tapi kita menjual value of the product. So value behind the product is very important sebenarnya. So, bukan sekadar cost Ya, bukan sekadar cost. So kita kena tahu R&D yang kita dah invest berapa banyak, and then quality produk tu. Produk ni kita letakkan dia sebaris dengan premium brand lah. Sebab quality dia pun premium, packaging dia pun premium. Tapi bila kita buat macam tu, orang takut pula nak beli kita punya produk, dia rasa macam produk kita mahal. Actually our product is comparable pun dengan produk lain di pasaran. Mungkin harga dia lebih sikit saja. Tapi kalau kita nak banding dengan produk yang daripada luar, especially international punya produk, sebab kita bariskan kita punya produk ni dengan SK2, dengan Sulwhasoo daripada South Korea dan sebagainya. So jadi harga kita jauh lebih murah bila kita compare dari segi itulah. So jadi bila kita nak buat price tu, kita nak tetapkan price kita, memang kita buat price analysis dulu. So kita ambil kira semua faktor lah. So jadi dan baru kita come out dengan satu actual price yang reasonable and marketable. Okay. Murah tidak, mahal sangat pun affordable tidak. Price. Tapi quality premium. Sesuai dengan selera orang Malaysia kan. Okay.